Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qa'il. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali wa abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan pada diri saya dan hadirin jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu-satu, yaitu amanah
benarkah ianya semakin terhapis? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar, prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamankan dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, maruah Islam hari ini semakin tercalar dan terhakis bila terdapat segelintir umat Islam yang diberi amanah tenggelam dalam gelombang kerakusan mengejar haluan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakang ini, kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan umat Islam terpalit dengan amanan rasuah, penyelewengan wang dan penyelewengan wang yang diamanahkan serta ketiadaan integriti. Sifat amanah merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para rasul alaihissalam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang sangat besar dan berat, mencakupi semua aspek kehidupan umat di dunia ini. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang dibacakan di awal khutbah tadi, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Hadirin sidang Jumat sekalian, perbuatan pecah amanah telah menjangkau bukan saja sektor perkhidmatan awam dan swasta, malah institusi agama yang turut terpalit dalam ujian ini. Jika ianya tidak ditangani dengan tegas dan segera, nescaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan ada segelintir manusia tidak berhati perut dan hanya mementingkan diri sendiri, telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberi oleh organisasi atau majikannya. Perbuatan seumpama ini bukan sahaja memalukan umat Islam seluruhnya, bahkan perbuatan sucela ini turut melanggar tuntutan agama Islam. Hadirin sekalian, khatib mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan pegawai-pegawai dan agensi-agensi Islam negeri Selangor yang diamanahkan menjaga dan mengurus wang umat Islam seperti wang zakat, baitul mal, dana anak yatim, dana infak umat Islam, dana infak jamaah masjid dan surau, serta wang fidyah, diingatkan agar terus memelihara amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai berarti terancam sumber kewangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat Islam. Takutilah azab dan hukuman Allah yang menanti di alam barzakh dan di akhirat nanti dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang diberi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku bebas daripada tanggungjawab zakat itu kepada Allah dan Rasulnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar.
apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada putusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau mendapatkan pahala, sudah mendapat pahalanya, sedangkan dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya. Daripada riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menunaikan amanah, dan Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dengan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Maka marilah sama-sama kita hayati perintah Allah ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang muslim. Kegagalan kita dalam menjaga amanah dan tidak jujur dalam melaksanakan tanggung jawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama Islam. Jauhilah sikap yang menganggap kedudukan adalah satu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan hasutan syaitan dan kerakusan nafsu mengawal diri sehingga sanggup menggadai maruah diri. Bak kata pepatah peribahasa Melayu, harapkan pegar makan padi. Jika umat Islam yang diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam sanggup melakukan pengkhianatan dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharapkan untuk menjaga kepentingan umat Islam ini? Oleh itu, amanah merupakan satu tanggung jawab yang wajib dititik beratkan untuk ditunaikan dan dijaga dengan baik. Meskipun ada kalanya ia tidak semudah seperti mana yang dituturkan. Apatah lagi apabila melihat peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata. Maka beringatlah, jangan kita mempersia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun nilai amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, namun ianya tetap dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib menasihatkan umat Islam dan mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah. Mereka laporkanlah segera. Maka laporkanlah segera kepada pihak berkuasa agar kita dapat sama-sama membendung gejala buruk ini dari terus merebak dalam masyarakat. Jadilah umat Islam yang sentiasa peka dan menzahirkan kepentingan terhadap segala pengkhianatan di depan mata. Pentingnya sifat amanah ini hinggakan Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang mengkhianati kita. Ini adalah sifat sebenar Muslim yang sejati. Ini kerana baginda SAW tidak mahu umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain, sehingga akhirnya masyarakat menjadi porak-poranda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, "Iddil amanata ila man itamanaka wala takhun man khalna." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun tidak dibenarkan, maka sudah tentulah melakukan khianat terhadap orang yang tidak mengkhianati kita itu lebih jelas dilarang dan dicegah oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan orang yang khianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, walaupun di dunia ia mungkin terselamat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan
Ketika selesai perang Khaybar, maka sekumpulan sahabat Nabi SAW tiba seraya berkata, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, sehingga mereka melewati seorang lelaki dengan berkata, si fulan mati syahid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak sekali-kali, sesungguhnya aku melihat berada di dalam api neraka akibat selai pakaian atau jubah yang dia ambil, itu daripada rampasan perang sebelum dibahagikan. Riwayat Muslim. Jika pakaian atau jubah yang diambil secara khianat, yang mana harganya tidak seberapa itu pun menyebabkan pelakunya dicampakkan ke dalam api neraka, maka bayangkanlah pula bagaimana keadaan orang yang menggelapkan wang sehingga menjangkau ratusan bahkan jutaan ringgit nilainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari Jumaat yang berbahagia ini, antara kesimpulan yang dapat diambil apabila khutbah ini yang diambil daripada khutbah ini adalah, yang pertama, umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas yang dipertanggungjawabkan, serta yakin diri sentiasa diawasi dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak mulia yang merupakan kunci bagi kecemerlangan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan khianat walau sekecil manapun amanah yang dipikul, serta bekerjasama untuk mementeras salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'zukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yaitu yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan sungguhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Daripada surah An-Nisa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an tashifa 'anna qurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haythu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi khutbah yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Abdul Wahab berkenaan dengan amanah. Begitu pentingnya amanah, yang mana Rasulullah juga telah memesan dan mengingatkan supaya kita tunaikan amanah walaupun kepada orang yang menganiaya kita. Itu menunjukkan begitu pentingnya amanah itu ditunaikan. Janganlah kita menjadi seperti pagar yang diharapkan manakala pagar makan padi. Demikianlah khutbah Jumaat pada 4 hari bulan Ogos
2023. Ini juga boleh dirujuk pada tazkirah yang ke-15/23 yang disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Embong, iaitu tazkirah subuh yang berkaitan dengan tajuk yang sama, iaitu amanah. Sekian laporan khutbah Jumaat pada hari ini yang disekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.